Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati ahli jawatan kuasa Persada 2021, urus setia serta rakan-rakan pembentang yang lain. Saya Fitrani Zainal bernombor metrik A169728 dari program Sains Pembangunan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan akan membentangkan kertas kerja di bawah tema alam sekitar, pembangunan sosial, agama, perubatan ekonomi dan perniagaan yang bertajuk faktor permintaan terhadap minyak sawit dalam kalangan pengguna di Malaysia. Industri minyak sawit pada abad ke-21 masih menjadi pilihan pengguna dan kekal relevan walaupun pelbagai jenis produk sayuran lain seperti minyak kacang soya telah mendominasi pilihan pengguna. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tentang sejauh mana faktor yang mempengaruhi permintaan minyak sawit dalam kalangan pengguna di Malaysia berdasarkan perspektif teori tingkah laku pengguna. Sejumlah 381 orang pengguna terlibat dalam menjawab soal selidik dalam kajian ini menggunakan Google Form secara atas talian. Data yang diperolehi telah dianalisis secara statistik deskriptif dan jadual bersilang menggunakan Statistical Package SPSS 26.0. Faktor yang telah dikenal pasti mempengaruhi permintaan minyak sawit termasuklah mutu dan kualiti jenama, mesra alam, berkhasiat, botol yang menarik, pembungkusan yang baik, tradisi keluarga, kepelbagaian penggunaan, harga murah dan berpatutan. Dapatan menunjukkan demografi pengguna yang majoritinya pengguna perempuan yang berusia 18 hingga 30 tahun yang berasal dari Malaysia mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesemua faktor terutamanya faktor harga yang murah dan berpatutan. Konklusinya, kajian ini dapat memperlihatkan corak penggunaan serta faktor yang mempengaruhi permintaan minyak sawit dalam kalangan pengguna di Malaysia. Implikasi dapatan ini dibincangkan dalam kerangka perspektif kajian tingkah laku pengguna yang dapat menjelaskan pelbagai faktor seperti harga, mesra alam, jenama dan sebagainya yang mampu mempengaruhi tingkah laku pembelian pengguna terhadap minyak sawit. Pertama sekali, kita akan melihat pengenalan kepada kajian ini. Penanaman kelapa sawit di Malaysia telah diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar. Hasrat kerajaan dalam meningkatkan dan mengekalkan pasaran industri minyak sawit di mata dunia telah mendorong kerajaan untuk merancang pelbagai inisiatif demi meningkatkan pengurusan industri minyak sawit di negara ini. Walaupun terdapat di mana-mana dalam penggunaan hari ini, pengeluaran minyak sawit dikaitkan dengan kadar penurunan persekitaran yang tinggi. Rees et al. 2010, syarikat pengeluar sawit multinasional yang besar sering dituduh menyebabkan penebangan hutan hujan yang mempengaruhi kepelbagaian biodiversiti dan keseimbangan semula jadi persekitaran sekitar yang menyebabkan kepupusan spesies sayur-sayuran dan haiwan. Hickman 2009 menyatakan, perkembangan minyak sawit bukan hanya menyebabkan kehilangan hutan itu sendiri, tetapi juga bertanggungjawab atas pelepasan sejumlah besar gas rumah kaca. Kajian seperti ini akan menjelaskan sejauh mana kehadiran minyak sawit dalam mempengaruhi pengguna dalam keputusan mereka. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan minyak sawit sebagai minyak masak dalam kalangan pengguna di Malaysia. Selain itu, mengkaji hubungan antara faktor yang mempengaruhi kepenggunaan minyak sawit di Malaysia. Seterusnya, kita akan beralih kepada sorotan literatur. Pertama sekali, menurut A. Choi et al. 2020, persepsi dalaman dan luaran mampu mempengaruhi tingkah laku pembelian serta faktor kewarganegaraan dan faktor setempat, misalnya faktor sosial, produk dan polisi kerajaan yang lebih mendorong tingkah laku pembelian minyak sawit. Selain itu, Izzah Syazwani, Nuraida dan A. Choi 2015 berpendapat faktor harga yang berpatutan, faktor jenama yang popular, faktor kandungan yang berkhasiat serta promosi syarikat yang menarik perhatian masih membuka mata pengguna dalam menggunakan minyak sawit sehingga ke hari ini. Selanjutnya, Kumar 2014 turut mengatakan jenama, harga, faktor kesihatan dan kualiti jenama adalah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pembuatan keputusan pemilihan minyak sawit. Tambahan pula, kadar nilai pemasar perlu diwujudkan demi kesihatan dan nilai mata wang. Manakala Ibrahim Abdul Fattah dan Saili 2020 berpandangan, analisis regresi terhadap faktor pemasaran menunjukkan bahawa produk dan harga merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi pilihan pengguna terhadap minyak sawit. Sementara itu, faktor bukan pemasaran menunjukkan bahawa kualiti produk serta iklan atau kempen adalah penentu penting yang mempengaruhi pilihan pengguna terhadap minyak sawit. Seterusnya, kajian Wim et al. 2007 menyatakan bahawa terdapat pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang seperti tahap pendidikan, faktor umur, faktor pendedahan maklumat dan sebagainya. Oleh itu, kesemua ini boleh dijadikan sebagai indikator untuk mengkaji tingkah laku seseorang dalam membuat suatu tindakan. Lam et al. 2004 pula menyesurkan bahawa terdapat faktor dalaman dan luaran yang perlu dinilai oleh organisasi dalam melakukan strategi pemasaran yang menyokongnya agar dapat bertahan di pasaran. Oleh itu, terbentuklah kerangka konseptual seperti di atas yang merujuk kepada sorotan kajian lepas yang ditemui oleh pengkaji. Seterusnya, metodologi kajian adalah amat penting dalam menentukan hala tuju suatu kajian. Oleh itu,
Langkah pertama melalui kaedah ini, responden dipilih secara kaedah persampalan rawak mudah menggunakan soal selidik melalui Google Form dalam kalangan pengguna minyak sawit di Malaysia sebanyak 381 orang responden yang terdiri daripada masyarakat di Malaysia sama ada warga negara atau bukan warga negara. Pengkaji menggunakan dua bentuk analisis data iaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensi. Statistik deskriptif juga disebut sebagai statistik perihalan, merupakan statistik yang digunakan dalam memerihalkan sesuatu peristiwa. Data kajian akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah serta akan dibuat tafsiran umum bagi menyampaikan maklumat daripada rajah tersebut. Bahagian latar belakang pengguna dianalisis menggunakan jadual bersilang cross tabulation bagi mengkaji darjah signifikan hubungan di antara latar belakang pengguna minyak sawit di Malaysia. Analisis ini juga berupaya menganalisis tahap hubungan signifikan antara dua pemboleh ubah yang dibandingkan dalam kajian Mary L. 2013. Beralih pula kepada dapatan kajian yang terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, latar belakang responden. Dapat kita lihat majoriti responden berjantina perempuan yang berumur 18 hingga 30 tahun dan kebanyakannya merupakan warga negara Malaysia dalam kajian ini. Terdapat pengguna yang bukan berasal dari Malaysia iaitu dari Nigeria dan Indonesia. Seterusnya bahagian A yang mengutarakan penggunaan minyak sawit. Hasil analisis mendapati majoriti responden yang mengisi soal selidik merupakan pengguna minyak sawit dan kebanyakannya menggunakan minyak sawit pada setiap hari. Responden juga majoriti merupakan pengguna tempatan yang menyebabkan kebanyakan menggunakan minyak jenama saji, alif dan buruh. Bahagian B pula, produk minyak sawit, kebanyakan responden memperoleh saluran maklumat mengenai produk minyak sawit dari kawan, saudara mara dan ibu bapa selain daripada televisyen yang turut memberi pengaruh dalam pemilihan suatu produk. Selain itu, sebanyak 66.7% responden mengatakan mereka pernah menggunakan minyak masak selain sawit. Majoritinya menggunakan minyak sayuran sebagai pengganti minyak sawit. Beralih pula kepada faktor permintaan minyak sawit. Terdapat pelbagai faktor termasuklah mutu dan kualiti, jenama, mesra alam, berhasiat dan sebagainya. Berdasarkan nilai min yang telah diperoleh, harga murah dan berpatutan menjadi faktor yang dipersetujui ramai dalam membuat pembelian minyak sawit diikuti oleh faktor mutu dan kualiti. Selain itu, lokasi memperoleh minyak masak turut menjadi faktor pembelian. Oleh itu, hasil kajian mendapati kebanyakan responden membuat pembelian di hypermarket, supermarket atau pusat pembeli belah yang dianggap lebih mudah diperoleh. Seterusnya, kajian turut menganalisis kriteria promosi minyak sawit, minyak masak termasuklah sagu hati, kempen hibahan dan lain-lain. Nilai min yang tertinggi bagi kriteria promosi minyak masak ialah jenama yang mudah dikenali, diikuti iklan dan kempen yang berkesan dan lain-lain. Di samping itu, kajian ini turut mengenal pasti kesan kepenggunaan minyak sawit. Bagi dimensi kesihatan, majoriti responden berpendapat kandungan lemak yang baik dalam produk minyak sawit merupakan kesan yang ketara, manakala responden kurang bersetuju dengan pernyataan minyak sawit mampu mencegah penyakit otak dan mengelakkan penyakit jantung bermasalah. Bagi pembangunan ekonomi pula, majoriti responden bersetuju dengan pernyataan termasuklah menyokong produk tempatan, peningkatan penawaran produk tempatan dan sebagainya. Seterusnya, bagi dimensi sosial, responden juga bersetuju dengan semua pernyataan bahawa minyak sawit akan menyebabkan budaya menggalakkan produk tempatan dan lain-lain. Bagi dimensi impak alam sekitar pula, responden turut bersetuju dengan semua pernyataan terutamanya industri minyak sawit akan menyebabkan pencemaran udara dan bau. Secara keseluruhan, majoriti responden berpuas hati terhadap produk minyak sawit di Malaysia. Menurut pengguna, majoriti mereka berpuas hati kerana harga minyak sawit adalah berpatutan, berkualiti, mudah diperoleh, membantu ekonomi negara dan sebagainya. Walau bagaimanapun, beberapa orang responden berpendapat mereka tidak berpuas hati disebabkan oleh faktor alam sekitar yang terjejas akibat pemprosesan minyak sawit, harga yang tidak menentu dan sebagainya. Oleh itu, pengkaji turut mengajukan tahap kesanggupan pengguna membayar harga yang lebih tinggi sekiranya kelestarian minyak sawit meningkat. Pengguna berpendapat bahawa mereka sanggup membayar harga yang tinggi demi kelestarian minyak sawit kerana kesihatan yang lebih baik dapat diperoleh dan sekaligus dapat membantu ekonomi negara. Manakala segelintir pengguna mengatakan tidak kerana kos sara hidup yang sememangnya tinggi tidak memungkinkan mereka membayar harga yang lebih tinggi untuk minyak sawit yang menjadi keperluan harian.
Antara cadangan penggunaan minyak sawit ialah menggunakan produk minyak sawit buatan Malaysia dengan lebih kerap bagi membantu ekonomi negara. Mutu dan kualiti perlulah setanding dengan harga yang dibayar agar dapat menarik lebih ramai pengguna minyak masak dalam negara. Kerajaan juga mempromosikan produk-produk minyak sawit negara yang dihasilkan melalui pengeluaran dan pembangunan mapan. Selain itu, kawal selia yang dilakukan oleh pihak berkuasa hendaklah secara menyeluruh agar dapat membendung masalah pencemaran yang berpunca daripada kilang-kilang atau kawasan perindustrian minyak sawit. Beralih pula kepada perbincangan, kajian mendapati persepsi pengguna terhadap industri minyak sawit adalah positif dengan majoriti pengguna tidak kira daripada pelbagai latar belakang demografi masih menggunakan minyak sawit berbanding minyak masak lain seperti minyak bijian, minyak sayuran dan sebagainya. Pelbagai faktor yang dikenal pasti telah mempengaruhi permintaan minyak sawit dalam kalangan pengguna, termasuklah harga, kualiti, jenama, khasiat, produk budaya dan sebagainya. Oleh itu, kawalan harga dan pewartaan undang-undang yang lebih ketat terhadap pengilang yang tidak bertanggungjawab perlu dipertingkatkan agar pengguna lebih berasa yakin dengan produk tempatan, lebih-lebih lagi minyak sawit yang telah menjadi keperluan harian masyarakat di Malaysia. Selain usaha, pendidikan dan kesedaran alam sekitar, bagi masyarakat setempat juga perlu dipergiatkan. Akhir sekali, kesimpulan kajian. Secara rumusannya, kajian ini telah berjaya mengungkapkan persoalan mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan minyak sawit dalam kalangan pengguna di Malaysia dan impaknya terhadap industri minyak sawit. Daripada hasil yang diperoleh, pengaruh pembelian minyak sawit adalah amat dititikberatkan oleh faktor harga yang berpatutan akibat kos sara hidup yang tinggi, faktor mesra alam, faktor kesihatan dan faktor tradisi keluarga juga tidak kurang pentingnya dalam menentukan permintaan minyak sawit dalam negara. Bukan sahaja pengguna tempatan, malahan pengguna dari luar negara juga turut berminat dalam melakukan pembelian minyak sawit di Malaysia. Justru itu, hasil daripada kajian ini memberi pendedahan mengenai hubungan faktor dan impak daripada permintaan minyak sawit dalam kalangan pengguna di Malaysia. Kajian ini adalah penting untuk menambahkan dokumentasi berkaitan industri minyak sawit di Malaysia. Seterusnya, kajian ini juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan kepada generasi akan datang supaya mereka dapat menimba ilmu dan pengetahuan mengenai persepsi atau tingkah laku masyarakat terhadap permintaan minyak sawit pada abad ke-21. Saya akhiri dengan serangkap pantun iaitu Bunga Dedap di Atas Para, Anak Dusun Pasang Pelita. Kalau tersilap tutur bicara, cemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.